Sekejap, eh. Okey. Rantai makanan melibatkan aliran tenaga di mana tenaga cahaya matahari diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan menjalankan fotosintesis. Okey, bila tumbuhan menjalankan fotosintesis, dia menghasilkan makanan. Makanan itu disimpan di dalam daun ataupun buah. So, apabila daun itu dimakan oleh belalang, maka tenaga itu dipindahkan kepada belalang. Belalang dimakan oleh katak, tenaga tersebut dipindahkan kepada katak dan seterusnya hinggalah ke helang, sebab dalam rantai makanan ni helang sebagai pengguna yang terakhir. So rantai makanan kita mula daripada pengeluar, pengguna pertama, pengguna kedua, pengguna ketiga dan pengguna keempat. Okey, pertama, kedua, ketiga, keempat kita guna perkataan prima. Okey, prima untuk pertama, sekunda untuk kedua, tertia untuk ketiga dan keempat kuartana. Okay, ini menunjukkan siratan makanan. Siratan makanan pula merupakan hubungan antara beberapa rantai makanan yang wujud dalam satu habitat. Okay. Beberapa siratan makanan yang wujud dalam satu habitat. Kalau bawah ditunjukkan pengeluar dengan pengguna. Yang atas dia menunjukkan aras. Aras pertama adalah pengeluar. Aras kedua adalah pengguna prima yang memakan tumbuhan. Aras ketiga pengguna sekunda dan aras keempat pengguna tertia. Boleh lagi kalau ada aras kelima iaitu pengguna kuartana. Okey, bagaimanakah tenaga dialihkan dalam siratan makanan? Macam teacher terang tadi, cahaya matahari merupakan tenaga utama dalam ekosistem. Okey, tumbuhan hijau memerangkap tenaga cahaya, menjalankan fotosintesis, menghasilkan tenaga kimia iaitu makanan. So apabila pengguna dia makan pengeluar, maka tenaga itu akan dipindahkan kepada pengguna prima, seterusnya kehingga pengguna tertia. Okey, setiap pemindahan tenaga antara aras akan berlakunya proses kehilangan tenaga melalui respirasi, perkumuhan dan penyahtinjaan organisma tersebut. Okey. Buka buku sains proses skill kamu, kemahiran proses sains kamu. Muka surat 11, 12. Bermaksud, apabila setiap pemindahan tenaga daripada matahari, matahari tenaga cahaya diserap oleh tumbuhan, tumbuhan buat fotosintesis. Hasilkan makanan disimpan dalam daun. Daun dimakan oleh pengguna prima. So pengguna prima itu dia menjalankan proses hidup dia. Dia bernafas, dia berkumuh. Maka sebahagian tenaga itu hilang sebelum dia dimakan oleh pengguna sekunda. Maka sepanjang rantai makanan, tenaga akan semakin berkurang. Dekat sini ada masalah? Takat ni faham? Faham. Faham. Iwani, welcome.
Okey, sekarang buka buku apa? Kamu buka surat 13. Kita nak tengok kitar karbon. Okey, kitar karbon ni, teacher nak tanya sekejap. Gambar ni jelas tak? Saya takut gambar dia nampak kecil. Okey, kitar karbon, kita nak faham dia adalah kitar karbon adalah sorry. Bagaimana gas karbon dioksida berkitar dalam ekosistem. Saya rasa kamu dah belajar masa form 1 kan? Okey, kitar karbon ini melibatkan aliran karbon dioksida. So kita ada karbon dioksida yang berada dalam atmosfera. Teacher nak conteng-conteng. Okey, kita ada karbon dioksida yang ada di atmosfera kita. So, karbon dioksida ini akan berkurang apabila tumbuhan menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis menggunakan karbon dioksida. Okey, tumbuhan juga menjalankan respirasi. Respirasi ada satu proses untuk menghasilkan tenaga. So, bila dia melakukan proses respirasi, maka dia membebaskan karbon dioksida. Haiwan dan manusia juga. Kita pun membuat respirasi. Kita manusia juga buat respirasi, maka kita juga membebaskan karbon dioksida di dalam udara. Pembakaran api fosil juga membebaskan karbon dioksida dalam udara. Okey, yang bawah ni menunjukkan apabila organisma mati, kita mati, haiwan mati, tumbuhan mati, kita akan mereput. Proses pereputan juga membebaskan karbon dioksida. Okey. Kalau proses pereputan yang boleh menghasilkan bahan api fosil seperti petroleum dan gas asli, kita gunakan untuk pembakaran api fosil untuk kenderaan ataupun kilang, tetap menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang banyak-banyak dalam udara ni hanya boleh berkurang dengan adanya pokok. Tanpa pokok, karbon dioksida akan semakin meningkat. Sebab itulah pentingnya kita tanam pokok. Okey, kitar karbon pula. Kitar oksigen adalah kitar aliran oksigen dalam udara. So, dalam buku kamu ni, muka surat 13 tu, dia combine, dia gabung antara karbon dioksida dan oksigen. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, oksigen dalam udara digunakan oleh tumbuhan, haiwan dan juga manusia semasa proses respirasi. Kita bernafas menggunakan oksigen. Okey, tumbuhan menjalankan fotosintesis membebaskan oksigen. Hanya tumbuhan sahaja menghasilkan oksigen. Sebab tu penting sangat tumbuhan dalam hidup ni. Okey, oksigen dalam udara juga digunakan untuk proses pembakaran. Tanpa oksigen, pembakaran tak boleh berlaku. Juga proses pengaratan. Okey, so ini combination proses respirasi membebaskan karbon dioksida, proses pembakaran membebaskan karbon dioksida, proses pereputan apabila haiwan dengan tumbuhan mati juga membebaskan karbon dioksida. So ini adalah kitar oksigen dan kitar karbon dioksida. Okey, setakat ni faham?
Okay, last teacher nak masuk kitar air. Okay, kitar air melibatkan proses penyejatan air laut. Okay. Penyejatan air laut, transpirasi tumbuhan. Transpirasi maksudnya tumbuhan kehilangan air melalui penyejatan. Respirasi haiwan, tumbuhan dan juga manusia. Okay, ni Iman. Iman bernafas juga membebaskan wap air. Okay, so wap air yang dibebaskan akan memasuki atmosfera, di mana bila dia sampai di kawasan yang suhu rendah, okay, suhu rendah, apa yang berlaku? Okay, wap air akan terkondensasi membentuk hujan. Okay, apabila hujan turun kepada kawasan permukaan bumi, dia akan diserap masuk dalam tanah ataupun dia mengalir mengikut aliran permukaan bumi seperti sungai. Okay. Ataupun dia terserap melalui air tanah. Okay. Bila dia memasuki bumi, air tanah ni yang kita dapatkan air mineral. Bila dia mengalir melalui tanah, kan tanah mempunyai mineral. So ada mineral yang larut dalam air dan manusia dapatkan air itu sebagai air mineral. Ada juga melalui sungai. Faris Akil ni siapa? Okey. Teacher rasa ini saja. Teacher nak tukar. Sekejap. Kita sambung terus buat latihan makna teacher punya. Faris Akil ni siapa? Okey. Okay, ni sama dengan buku kan? Okey, hari ni teacher nak kamu buat muka surat ni. Okey. Yang ni boleh buat sendiri. Ni aliran tenaga. Pastikan buat mengikut ni aliran tenaga berdasarkan darjah. Muka surat 12 dan muka surat 14. Sorry, teacher tadi cukup kan? Sehingga muka surat 15. Okey, 15 ni jom teacher bagi jawapan terus. Okey. Tandakan right pada aktiviti manusia yang menyebabkan gangguan kitar nutrien. Kitar nutrien kat sini bermaksud apa? Oksigen, kitar karbon, kitar oksigen, karbon dan air. Itu kitar nutrien kita panggil. So, cadangkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disebabkan aktiviti tersebut. Okay. Semua nampak kan buku ni? Okay. Tandakan right pada aktiviti manusia yang menyebabkan kitar nutrien ini. Okey, penebangan hutan, adakah dia mengganggu kitar nutrien? So, jawapannya ya. Bagaimanakah langkah untuk menyelesaikan masalah ini? Okey, yang pertama kita boleh tanam semula pokok. Sebab kita tahu pokok berfungsi untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang.
Okey, B. Adakah tindakan manusia pembakaran api fosil, kilang api fosil mengganggu kita nutrien? So jawapannya ya. Sebab dia membebaskan karbon dioksida dan dia menggunakan oksigen. So langkah penyelesaian mewajibkan penggunaan penapis effluence pada corong asap. Okey, effluence ni kalau kamu tak tahu, effluence ni adalah penapis kepada gas-gas yang berbahaya. Okey, C. Kitar semula, adakah dia mengganggu kepada kitar nutrien? Tidak. Sebab bila kita ni manusia buat kitar semula, kita akan mengurangkan proses pelupusan sampah ataupun pembakaran sampah. So bila kita kurangkan pembakaran, maka kita boleh kurangkan pembebasan karbon dioksida. Okey, penggunaan baja kimia pada tanaman, ia boleh mengganggu kitar nutrien, maka langkah penyelesaian dia adalah menggunakan baja organik. Okey, so hari ni buat sampai muka surat 15 dan bila dah siap boleh hantar kat teacher. Screenshot hantar personal. Teacher semak. Teacher nak tanya Firas Akil ni siapa? Nanti teacher nak masuk kehadiran. Saya Nurin. Okey, Nurin. Okey. Ada soalan? Oh, teacher tak baca chat, sorry. Ada soalan tak? Tak ada? Kalau tak ada, Yang aktiviti kita semula ni, dia punya tu apa? dia punya langkah tak ada. Oh, Sebab aktiviti itu tak mengganggu kitar nutrien. Terbelit teacher. Okey? Sebab aktiviti ni tak mengganggu kitar nutrien, maksudnya tak adalah langkah penyelesaian. Cuma kamu boleh buat nota kat situ lah. Kenapa dia tak mengganggu? Sebab kitar semula mengurangkan pembakaran sampah. Bila mengurangkan pembakaran sampah, kita mengurangkan karbon dioksida yang dibebaskan. Okey?